Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Haji Ramalan, pengerusi Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, seterusnya ashabul fadilah, para imam, para ustaz, para EJK surau dan ahli jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, melahirkan syukur kehadratnya kerana diberinya kita hidayah dan rahmat, dapat kita sama-sama saling bantu-membantu dalam menghayati sebahagian daripada sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang cuba kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dimatikan kita sebagai orang yang mukmin. Jadi pada pagi ini sepatutnya saya ada kuliah subuh di satu surau. Nama surau tu pun Surau An-Nur juga. Surau An-Nur juga. Surau An-Nur Bandar Spring Hill. Sepatutnya lah kali ini. Tapi disebabkan surau tu sedang renovate, jadi saya berpindah kepada Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Di Surau An-Nur sini pun An-Nur, sana pun An-Nur. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah anugerahkan menggunakan kitab Sairus Salikin jilid ketiga. Kalau kitab saya ni muka surat 11 lah. Dan dari sebab itulah bersungguh-sungguh masyaikh ahli sufi. Dan dari sebab itulah bersungguh-sungguh masyaikh ahli sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Dan dari sebab itulah, sebab itulah, sebab apa? Sebab keutamaan hati. Dan jadi hati ni punya fungsi seperti raja dalam tubuh badan. Dan hati inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya hati itu bersih atau kosong daripada selain Allah. Dan bila hati itu bersibuk dengan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, maka terhijablah hati itu, terdindinglah hati itu daripada untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila hati itu bersih, maka segala anggota badan kita pun bersih. Maknanya anggota badan kita akan melaksanakan ketaatan. Bila hati kita kotor dengan berbagai-bagai maksiat, berbagai-bagai kesyirikan, maka dia akan menyebabkan anggota tubuh badan kita ni senang nak buat perkara yang Allah murka. Jadi seolah-olahnya anggota badan yang lain itu seperti rakyat kepada hati. Hati itu seperti raja. Okey. Dan sebab itu dia kata dalam kitab ni, sebab itulah bersungguh-sungguh masyaikh, yakni para guru,
Masyaikh ni plural kepada syekh lah. Syekh tu satu orang lah, satu orang tua. Bila umur 40 dia sudah panggil syekh. Walaupun dia tak erti apa, dia ke syekh lah. Tapi syekh ni bila seseorang itu mencapai satu kelebihan dalam satu bidang ilmu, maka tetap dia panggil syekh walaupun tak cukup umur 40. Jadi syekh ni kalau umur 40 ke atas automatik boleh panggil syekh. Tapi yang dikendaki dalam ni mana orang yang mencapai satu kelebihan dalam sesuatu bidang ilmu, maka dipanggil syekh lah. Biasanya kita ni para ulama kita panggil syekh lah. Itu menjadi sudah di kebiasaan dalam sistem pengajian ilmu. Jadi bersungguh-sungguh masyaikh ahli sufi mengetahui akan ilmu batin. Ilmu batin mana ilmu berkaitan dengan membersihkan jiwa, yang menyucikan akan hati daripada maksiat yang batin. Bersungguh-sungguh mereka memahirkan diri, mengetahui cara-cara nak bersihkan hati, supaya hati ni bersih daripada maksiat yang batin, maksiat yang tak nampak, seperti riak, takabur, ujub, kan, hasad, tamak, cinta dunia, cinta gila kuasa, gila jawatan. Itu semua dipanggil maksiat yang batin, atau kita katakan penyakit hati, iaitu ilmu batin tu ilmu tasawuf. Dia kata ilmu batin ni ilmu tasawuf, dan dinamakan akan dia ilmu tariqah. Ilmu tasawuf pun dinamakan juga ilmu tariqah, dan dinamakan ilmu suluk. Dia juga nama ilmu suluk. Jadi ilmu tasawuf ni biasa kita sebut ilmu tasawuf lah, tapi sebenarnya ilmu tasawuf ni ada banyak nama. Salah satunya ilmu tariqah atau ilmu suluk. Ada juga dipanggil ilmu zauqiyah, ilmu wijdan, ilmu asrar. Macam-macam nama lah. Macam-macam nama diberi kepada ilmu tasawuf ni. Atau masyhur dipanggil tasawuf. Satu lagi ilmu tasawuf pun ada juga, kan, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu silap faham, akhirnya jadi tasawuf. Semayang tidak, puasa tidak, janji hati bersih. Kan aku ni bukan tak nak semayang lagi, tapi tunggu ikhlas. Ikhlas kan tasawuf, kan. Jadi dia tunggu betul-betul ikhlas baru nak semayang. Itu tasawuf tu, bukan tasawuf. Banyak orang macam tu, kan. Itu tasawuf. Silap. Atau ilmu yang tak payah semayang, dah sampai hakikat. Dia kata itu semua ilmu tasawuf, bukan tasawuf. Okey. Jadi dalam kitab ni dia sebut ilmu tasawuf ni ada juga dipanggil ilmu tariqah. Tariqah ni perjalanan, atau panggil ilmu suluk. Suluk pun maknanya perjalanan. Jadi kita dah sebut dululah mana perjalanan menuju Allah. Yang berjalan menuju Allah ni adalah hati lah. Hati tu yang nak mengenal Allah tu. Okey. Kerana dia kata, kerana tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Dia kata ilmu tasawuf sahaja yang membicarakan baiknya hati dan jahatnya hati. Ilmu lain selain pada ilmu tasawuf tidak membahaskan. Kalau bahas pun sikit-sikit je. Dia tak secara terang-terangan, atau tak secara terperinci atau detail. Ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tafsir, ilmu hadis, kan. Tapi ilmu tasawuf ni ambil daripada Quran dan hadis juga, kan. Cuma dia lebih menumpu kepada berkaitan hati. Kalau ilmu fiqh dia lebih menumpu kepada ibadat zahiriah, kan, semayang, puasa, zakat, haji,
munakahat, muamalat, kan, dia lebih tumpu pada tu. Itu dia punya skop bidang dia. Kalau ilmu usuluddin lebih kepada cabang-cabang akidah berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan benda-benda yang gaib. Kan, benda yang berkaitan dengan rukun iman lah. Dia berkaitan dengan rukun iman. Ilmu nahwu dia lebih hanya tumpu kepada memfokus untuk meletakkan baris dalam satu kalimah. Baris di akhir tu nak baca bismi ke bisma ke bismu ke, kenapa baca bismi? Itu adalah bahasan ilmu nahwu, kan. Ilmu sharaf, ilmu sharaf ni kenapa baca maf'ul, kan, maktul, mansur, nasir, itu ilmu sharaf. Jadi banyaklah ilmu dalam cabang pengajian ilmu agama ni, dia ada sampai 30 cabang ilmu pun ada. Kan, ilmu hadis, mustalah hadis, mereka ilmu itu tidak membicarakan tentang baiknya hati atau jahatnya hati, tapi mengaji juga. Bukan kata tak perlu mengaji, ilmu tu kena mengaji juga. Okey. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah ulama tu disebut al-allamah. Kan biasa dengar kan, al-allamah. Mana al-allamah ni banyak ilmu lah tu. Kalau alim ni orang berilmu. Tapi kalau al-allamah maknanya dia tu menguasai banyak cabang ilmu. Kadang orang alim ni dia sekadar 3-4 ilmu ya. Tauhid, fiqh, tasawuf, alim lah tu. Ataupun dia alim, dia tahu bab semayang beruduk. Jadi tuan-tuan ni semua orang alim ni. Sebab tahu sah batal uduk, sah batal semayang, dipanggil alim lah. Mana berilmu. Dia berilmu. Walaupun 2-3 benda kita tahu. Tahu hukum tajwid, dipanggil alim. Tapi al-allamah, tu banyaklah cabang ilmu dia menguasai. Okey. Dan siapa mengetahui akan hatinya itu, dia mengaji, dia tahu hatinya, kedudukan hatinya. Nescaya mengetahui ia akan nafsunya, dirinya. Dia kenal, siapa kenal hatinya, maka dia tahulah nafsunya, kategori nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, dirinya, itu nescaya mengetahui ia akan Tuhannya. Kan? Jadi kenal hati ni, kenal penyakit hati, bersihkan hati, dia tahulah nafsu tu, dirinya. Siapa kenal dirinya atau nafsunya, dia kenallah Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengetahui atau mengenal akan nafsunya atau dirinya, nescaya mengetahui ia atau mengenal ia akan Tuhannya. Kan? Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, sesungguhnya kenallah Tuhannya. Ada ulama kata ini bukan hadis lah. Ini bukan hadis. Dia kata ini kata seorang Yahya bin Muaz lah. Katanya begitu. Jadi cuma kita tak komen lah. Cuma kita boleh bagi tahu ini dalam kitab ni ada ulama kata hadis, tapi ada ulama kata bukan hadis. Itu kita serah kepada muhaddisin lah. Jadi bila kita mengajar, kita kena sebutlah. Kan ini ada ulama kata bukan hadis, ada kata hadis. Nanti takut orang silap faham, dia kata hadis sungguh. Hadis sungguh. Kan? Mungkin bukan hadis. Mungkin ini kata-kata ulama sahaja. Tapi tak apalah. Jadi ni yang kadang digunakan oleh orang ilmu kaji diri. Ilmu kaji diri katanya lah. Kaji punya kaji, dia kenal dirinya, akhirnya kenal Tuhan. Rupanya kita ni Tuhan, dia kata. Kan? Rupanya kita ni Tuhan. Nak semayang buat apa lagi? Dah siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Dia kaji diri, kaji. Jadi Tuhan dia. Jadi jadi Tuhan dia. Itu semua mengarutlah ilmu zindik. Dia bergaung.
Oh. Okey. Dalam ilmu tasawuf kita kenal diri supaya kita tahu kita ni hamba, Allah itu Tuhan. Kan, kita ni hamba, Allah itu Tuhan. Kita tak memiliki apa-apa, dan bahkan kita ini dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan kita tidak boleh mengurus, mentadbir. Kita tak mampu nak mengurus diri kita sendiri. Kita tak mampu nak mentadbir diri kita sendiri, melainkan kita dalam pentadbiran dia. Kan? Itu maksudnya siapa kenal dirinya, kenallah Tuhannya. Bukan dia kenal Tuhan, dia jadi Tuhan. Kan? Itu ilmu tasawuf. Ada juga orang belajar ilmu tu. Dia kata ini, dia kata tak semua orang tahu ni. Kan? Mengaji pula setengah malam, 12 malam. Ilmu rahsia. Ilmu tasawuf ni satu nama dia ilmu sir, ilmu rahsia. Jadi kena mengaji setengah malam. Dia tengajar kat surau masjid dia pasal rahsia. Jadi itu semua ilmu yang bukan-bukan. Bercakap pandai. Kan, dia kelentong cakap begitu begini kan. Pandai. Dia memang pandai bercakap. Pasal dia masuk jin. Kan, tu orang masuk jin. Pandai bercakap. Dia masuk syaitan dalam badan. Tak? Yakni barang siapa mengetahui akan hatinya, nescaya, ini pastilah mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, nescaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, yakni dirinya itu bersifat dengan papa, nescaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Itu kata kenal diri, kenal Tuhan. Dia kenal dirinya apa, tidak ada apa-apa. Nyawa kita pun bukan kita punya. Nyawa kita pun bukan kita punya. Kalau kita punya, boleh tak kita kontrol? Kan? Boleh kita kontrol. Kesihatan kita pun bukan kita punya. Kalau boleh kita nak sihat ya. Kalau boleh kita ni nak balik zaman budak-budak balik, best jadi budak-budak. Dia kata boleh main hujan, tak perlu fikir nak bayar bil, nak bayar itu, nak bayar ini kan. Tak serabut. Kalau boleh. Mana tu dia tak buat dah kan. Kalau boleh, sebelum kahwin gatal nak kahwin, dah kahwin pening kepala kan, tak dapat anak, nak anak, dah dapat anak, menyesal lah kepada anak. Contohlah, bukan semua orang, mana perasaan kita, mana bukan hak kita, mana apa-apa, kita ni bukan hak kita. Sentiasa kekurangan, bahkan kita berhajat kepada benda yang lebih lemah pada kita. Kita punya apa ni, kita berhajat sampai benda yang lemah, kita punya dhaif, kita berhajat kepada air. Kalau tak minum air, memang kita pun lemah. Air dia bukan boleh berfikir kan, secara itulah dia bukan pergi sekolah, bukan air, bukan dia PhD kan. Air bukannya boleh nak buat sesuatu ke apa kan, tapi kita berhajat pada dia, menunjukkan kita ni papa lemah lah. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, dia ketahui dirinya hina, nescaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Kita tasawuf kata hinanya kita ni kerana datuk nenek kita Nabi Adam AS dijadikan petanah, dan kita pula dijadikan pada air yang hina, keluar daripada lubang kencing. Mana kita punya nilai ni sekadar air kencing je. Kan? Lepas tu dalam badan kita ni banyak kekotoran kan, banyak kekotoran, mana hina. Jadi Allah itu bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui, mana tahu sungguh ni, tahu dengan tahqiq, akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, yakni lemah, nescaya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Kuat tu bahasa Melayu lah, bahasa Arab kata kuwah, qawi tu yang maha kuat, yang maha gagah. Mana kita lemah, nak bergerak jari pun tak boleh kan.
Nak semua kalau Allah tak izin, tak jadilah. Dia satu sudut ni, ilmu tasawuf ni dia macam Jabariyah sikit. Kalau silap faham je tasawuf, dah semuanya dalam pentadbiran Allah Ta'ala kan. Kita tak ada mentadbir. Nah, tapi cuma kita tasawuf ahli sunnah ni dia taklah jadi Jabariyah tu. Nah, pasal kita dikaitkan dengan akidah tu. Dengan akidah kan, ada syariat, lepas tu kena ada guru yang mahir. Kalau tak jadi silap faham. Jadi silap faham. Jadi kita lemah, apa saja pun kita berhajat pada Allah. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, nescaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Kadang kita ni, tak tahu, saya pengalaman saya baru ni, pengalaman lah, semua ada pengalaman pakai cermata. Ni dah pakai cermata ni, dah pakai, pi cari cermata lagi. Mana cermata lah cari, puas cari dalam rumah. Nak kan? Sebelum tu arwah bapak saya kena, kan? Dia nak pergi kedai, nak bawa motor, dia cari cermata dia, satu rumah mencari. Mak saya, kakak saya, adik, kakak ipar mencari, mana cermata bapak punya semua. Cari lah, dia kata. Semua orang tak perasan cermata dekat muka dia. Dengan dia pun tak perasan. Jadi bila Allah bagi lupa tu kan, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa kan. Lemahnya kita. Nak, itu pun nak action dengan Tuhan ni. Nak kan? Jadi dia nak bagi kita janganlah sombong. Kerana kita ni lemah, lupa. Batun insan ambil pada kalimah insan ambil pada nisyan. Nisyan ni lupa. Nisyan ni lupa. Manusia ni mudah lupa. Minum air sikit. Tu iblis kan, dalam kitab, saya baca dalam kitab Bahrul Mazi lah. Dalam Bahrul Mazi tu Syekh Idris Al-Marbawi, jilid berapa saya tak ingat lah. Cerita pasal kejadian Nabi Adam AS kan. Badan Nabi Adam AS tu bila ringkas cerita dah ambil tanah tu, bawa lah ke dalam syurga apa semua, maka diperam 40 hari. Itu kata tanah yang busuk tu. Kemudian dah peram 40 hari tu, buatlah bentuk tubuh Nabi Adam AS. Kemudian bila dah bentuk tubuh tu siap, Allah pamerkan. Pamer, malaikat puji. Dia kata hebatlah yang Allah jadikan ni, benda yang hebat. Masa tu iblis dia duduk dengan malaikat kan, dia pergi cek tu, dia cek badan Nabi Adam, dia ketuk tang, kemudian dia masuk dalam badan. Roh Nabi Adam tak masuk, dia masuk, dia cek. Lepas tu dia kata benda ni okey juga. Tapi dalam kitab tu tak sebut okey lah, ni saya tambah. Perkataan okey tambah. Dia kata cuma ada beberapa kelemahan lah. Dia tengok ada benda ni berlubang, dia kata berlubang. Benda ni berlubang kan, masuk lubang, telinga berlubang, hidung berlubang, mulut patah ada lubang dubur, lubang kemaluan depan. Dia kata mahfum dalam kitab tu, mana apa yang masuk tak kekal lama dalam badan orang, dalam benda ni. Apa yang masuk tak kekal lama. Sebab masuk dia keluar, masuk keluar. Orang tua kata apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab tu Nabi Adam lupa. Allah kata dia dekat kat pokok tu, dia terlupa. Pasal iblis dah tengok dah. Dia kata kan, benda ni dia kata berlubang. Bila berlubang, masuk apa pun tak duduk lama dalam badan, dalam dia punya apa ni, bila kita kata badan lah. Dia lupa. Kan? Tapi kok mana pun kita baca dah, walaupun dijadikan manusia daripada tanah, tetapi ada satu rahsia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu dalam seindah-indah bentuk. Jadi maksud kata seindah-indah bentuk, yakni manusia ni Allah jadikan, dia Allah persediakan manusia ini untuk mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, melebihi malaikat dan
jin. Sebab tu tak ada di kalangan jin atau malaikat nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Itu dia punya kelebihan pula manusia. Jadi hati itulah yang nak mengenal Allah tu. Sebab tu siapa kenal hatinya, kenal dirinya, maka kenallah Tuhannya. Jadi kenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan. Jadi dia tahu dia lemah, dia kenallah Allah tu yang berkuasa. Dia kenal dirinya hina, dia tahulah Allah tu yang mulia. Dia kenal dirinya berdosa, Tuhannya lah yang maha menerima taubat, kan? Jadi kita kena faham tu lah. Hina, kita ni kedekut, tapi Allah tu mulia, memberi tanpa diminta pun dia bagi, walaupun tak minta dia bagi. Sampai orang yang tak beriman pun dia boleh bagi. Dia bagi kat dunia ni macam-macam kebolehan, kelebihan. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, dia akan bagi. Ikutlah kesesuaian yang telah dia tetapkan. Okey. Dan lagi barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan fana, makna binasa. Nescaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan baqa', yakni kekal. Wujudnya Allah itu kekal. Sifat kudrah yang ada pada Allah itu kekal. Sifat iradah yang ada pada Allah itu kekal. Sifat pendengaran yang ada pada Allah itu kekal. Sifat penglihatan yang pada Allah itu kekal. Sifat kalam yang ada pada Allah itu pun kekal. Jadi kita tak kekal. Yang ada pada kita semua tak kekal. Dia fana, hilang. Dan barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan hadis, ini baharu. Hadis ni artinya yang baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dulu dipanggil baharu lah. Terjemahan sekarang tak tahulah apa terjemahannya. Nescaya mengetahui ia akan Tuhan iaitu bersifat dengan qadim. Di qadim, Allah tu qadim. Maksud qadim, bersifat qadim Allah ni, Allah itu wujud tidak ada permulaan. Wujudnya Allah pula lah. Allah sebut Allah pun kadang banyak orang sebut Allah Allah. Dah lama-lama tu baru kena mengaji, dia kena talaki juga sebut nama Allah ni pun. Saya masuk duduk pondok tu budak kami sebut Allah, dia pun Allah. Budak umur dalam 14 Allah. Sebenarnya kalau dia tak masuk pondok sampai ke berumur macam kita pun sebut duk Allah itu nanti. Kan? Jadi sebab tu kena talaki. Quran dia kena talaki. Belajar Quran mesti bertalaki. Okey. Jadi Allah itu qadim. Wujudnya Allah itu tak ada permulaan. Hadis, wujudnya hadis ini ada permulaan. Sebelum mula makna dia tak ada. Senang cakap lah. Sebelumnya ada surau ni, tak ada lah. Sebelum ada surau dia tak ada. Kemudian diadakan, ada permulaan, maksudnya wujud ada permulaan. Allah wujud tak ada permulaan. Sebab tu sifat, kalau belajar ilmu usuluddin, sifat wujud letak nombor 1. Lepas tu bawa dia tak qidam. Kan? Mesti wujud tak benda kalau tak ada, kan? Kenapa sifat wujud letak yang pertama? Sebab kalau benda tak ada, nak cerita apa? Tak ada apa nak cerita. Dia mendengar, dia melihat, dia berkuasa, dia kekal, tapi benda tak ada. Sebab tu wujud tu letak yang pertama. Kemudian letak qadim, supaya mentahkikkan wujudnya Allah ni tak serupa wujudnya makhluk. Sebab wujudnya Allah itu qadim, makna tak dijadikan. Dia bukan wujud semula jadi. Kan? Dia bukan wujud semula jadi. Dan makhluk pun wujudnya tidak semula jadi. Dulu belajar sekolah tu, belajar apa? Ilmu alam, geografi ya. Ilmu alam, geografi. Hutan hujan semula jadi. Siapa bagi jadi? Tak ada siapa bagi jadi. Kan? Hutan hujan semula jadi, kan? Jadi itu terjemahan secara lafaz lah.
Tapi kita kena maklumlah, kena tahulah Allah yang bagi. Jadi bukan dia jadi sendiri. Bukan dia jadi sendiri. Jadi Allah ni dia bersifat dengan qadim. Bukan sekadar qadim saja, wujudnya qadim, sifat ma'ani dia pun qadim. Kan belajar sifat 20 kan dia ada sifat nafsiyah, sifat apa ni, Allah SWT, sifat nafsiyah lagi, ma'ani, ma'nawiyah, satu sifat salbiyah kan. Sifat nafsiyah, sifat nafsiyah satu ya, yang sifat 20 kan 20 sifat. 20 sifat tu dipecah empat. Dipecah empat kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sa'diyah, normadiyah tak ada. Mengantuk je kan. Sifat nafsiyah tu sifat wujud. Wujud itu dinamakan sifat nafsiyah, sifat diri sendiri. Dia wujud tak ada kerana dengan apa-apa kerana. Kemudian sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsih, wahdahniyah. Ada 5 sifat. Ini panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa dia? Supaya akal kita faham Allah ni, dia salbiyah ni maknanya menafikan sebarang kekurangan pada Allah, atau untuk menafikan Allah ni serupa dengan makhluk, atau Allah serupa dengan segala yang lain. Itu sifat sebenarnya. Jadi qadim ni dia sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani kan, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 sifat. 7 sifat. Jadi nafsiyah wujud 1 campur salbiyah 6 campur 7 13 sifat. Kan 13 sifat. Kemudian tambah lagi sifat maknawiyah. Maknawiyah ni sifat yang berlazim dengan sifat ma'ani. Kalau qudrah, dia melazimi sifat kaunuhu qadiran, pasti dia ada kaunuhu qadiran. Qudrah pasti dia bersifat dengan keadaan yang berkuasa. Kalau iradah pasti ada sifat muridan, hal keadaan yang berkehendak. Jadi 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawiyah. Kan, qadiran, muridan, hayat, ilmu, aliman, hayan, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dia berlaziman, pasti. Ada ma'ani, pasti ada maknawiyah. Setengah ulama dia kira sekadar 17 ya, sampai sifat kalam ya. Wujud, qidam, baqa, sampai qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, kalam. Sahabat besar kalam kan. Kaunu dia tak kira, tapi dia tak menafikan, cuma dia tak perlu kira. Sebab ada ma'ani, pasti ada maknawiyah. Jadi kita mengaji 20, tapi bukan Allah ada 20 sifat je. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Siapa beriktikad Allah hanya ada 20 sifat sahaja, rosak akidah dia. Cuma 20 ni mudah kita faham, kita yakinlah. Bila kita mengaji ilmu sifat 20, kita yakinlah memang Allah tu Tuhan yang sebenar. Okey, jadi qadim itu sifat salbiyah. Jadi Allah ada sifat qudrah. Tak? Sifat ma'ni tadi. Maka qudrah Allah itu qadim. Kan? Allah ada sifat qudrah, ada sifat kita pun ada qudrah, tapi qudrah kita tidak qadim pasal hadis. Kerana asalnya kita tak ada qudrah, kemudian dijadikan kita ada qudrah. Itu panggil baharu. Qudrah kita baharu kan. Asal kita beranak kita kuat tak? Mana tenaga? Tak tahu apa, telanjang kan. Kemudian dijadikan qudrah kepada kita sedikit demi sedikit. Kemudian iradah, kehendak. Kita pada iradah juga, tapi iradah kita tidak qadim, hadis. Kemudian iradah kita lemah, apa yang kita nak tak tercapai. Itu kata sifat salbiyah tadi kan, qadim tu. Qudrah, iradah, ilmu Allah itu qadim. Ilmu kita tak qadim, sebab kita punya ilmu kadang-kadang dengan pengalaman, kena belajar,
kena diberitahu. Tak? Mana ilmu kita baharu. Ilmu sama basar, itu kait dengan sendirilah. Tak? Jadi gitu. Itu cara ringkas lah. Cara ringkas kan. Dan barang sebagainya banyak lagi lah dia kata, daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhannya. Jadi Allah bersifat dengan segala kesempurnaan, jadi kitalah yang bersifat dengan segala kekurangan. Dia nak bagi tahqiq, nak bagi mantap. Jadi kita mengaji dah ilmu usuluddin tu, begini. Macam mana kita nak menghayati perkara itu, kena melalui satu proses daripada ilmu tariqah. Ilmu tariqah itulah yang akan memproses kita, atau ilmu tasawuf itulah nak memproses kita supaya kita mantap dengan akidah tu, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau belajar, saya cerita dulu, belajar kitab basic ilmu tauhid sifat 20 dengan matan Ummu al-Barahin, belajarlah wujud kidam baqa. Last kali dia kata apa yang ni semua terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, akidah kan, Muhammad Rasulullah. Jadi kena banyaklah menyebut la ilaha illallah, sehingga jadi darah dan daging, supaya akidah itu meresap masuk dalam darah dan daging. Sekarang akidah kita tentang Allah atau tentang kerasulan itu semuanya dalam lidah je, sekadar di lidah, tak masuk dalam darah dan daging. Jadi nak proses supaya ilmu itu masuk dalam darah daging, itulah dipanggil tariqah. Orang Melayu kata tarikat. Kan Rasulullah kata ilmu dua, satu ilmu kat lidah, satu ilmu di dalam dada. Ilmu kat lidah yang bahaya ni. Dan mafhum hadis. Kan, mafhum hadis. Ilmu ni ada di lidah je, dia tak masuk ke dalam. Dia tak masuk ke dalam, tak masuk dalam darah dan daging, dia tak masuk dalam sel-sel kita. Jadi ilmu tariqah ni dia nak supaya ilmu itu masuk dalam sel-sel dalam badan kita. Jadi begitulah sekadar yang bila kongsi ala kadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian, ada terkasar bahasa. Segala manfaat yang kita dapat kongsikan bersama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para aulia Allah qaddasallahu sirahum, dan dengan keberkatan para ulama yang ikhlas berkhidmat dengan agama, lebih-lebih lagi dengan keberkatan yang saya kasihi almarhum tuan guru saya rahimahullah taala, dan dengan keberkatan doa-doa ibu bapa kita semua yang mendoakan kebaikan untuk kita dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Syai'ulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ghafir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatizatina wa liman ahabba ilaina wa li zawjatina wa li auladina wa li zuriyatina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bidu'ail khair wa li dhawil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma'. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma